Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sambungan video daripada Kedah 2021 soalan nombor 6. Diagram show two similar cargo ship. Okay, persamaan dia kat sini adalah cargo ship ni adalah cargo ship yang serupa. Okay, sailing on the ocean, laut Cargo ship A is without load and cargo ship B with load. Yang ni ada beban, A ada beban, B tak ada beban. The total weight of both cargo ship is different. Okay, weightnya beza lah. Total weight. Okay, kita tahu dah ni apa dia punya clue dia adalah something to do dengan Archimedes principle, prinsip Archimedes kalau law adalah law of flotation. Okay, soalan A, what is the meaning of weight? Kalau ikut kepada formula, weight equals to mass times dengan gravitational acceleration, okay, mg. Jadi untuk kita define weight, kita tak boleh pakai formula. Kalau kita nak pakai formula, kita kena define setiap satu daripada isi formula tu lah. Weight is W equals to mg, where m is the mass of object and g is the gravitational acceleration. Kalau ingat, kita akan define weight ni sebagai the gravity that act on an object, okay, ataupun gravitational force that act on the object. Okay, ni cara kita define dah. Pendek je kan. Kalau tak ingat, kita kena define melalui formula lah. Tapi kena define mass m tu apa, g tu apa. Yang tu kalau dah tak ingat sangat lah. Okay, so B1, compare the total weight between cargo ship A and cargo ship B. Dalam ayat soalan ni pun dah ada jawapan. Jadi mustahil lah kalau awak boleh silap Kalau awak tersilap tu, awak tak baca soalan dengan sempurna. Okay, so compare boleh pakai comparative word ataupun pakai tanda inequalities. Okay, tanda lebih besar, lebih kecil, sama dengan. Okay, sama dengan tu jangan lupa. Kadang-kadang soalan suruh compare tapi sebenarnya dia sama dengan termasuk Okay, so total weight of cargo ship A is greater than total weight of cargo ship B. Okay, yang ni satu saya tulis lengkap lah kan. Okay, yang bawah-bawah ni saya cuma nak buat ringkasan sajalah untuk jimatkan tempoh video ni. Okay, compare the volume of water displaced. Okay, kalau kita tengok cargo ship A tenggelam lebih banyak. Reason kenapa dia bawa load kan, membawa load yang lebih besar. So dengan membawa weight ataupun load ataupun total weight ni yang lebih besar, maka the volume of water displaced juga akan jadi besar lah. Betul ke? Okay, macam tu betul ke? Compare the volume. Okay, alright. So the volume of water displaced, okay, displaced in diagram. Kalau nak pakai diagram, boleh pakai diagram 6.1 is greater than 6.2. Okay, kemudian yang ketiga, compare the buoyant force acting on the cargo ship. So yang ini buoyant force because of cargo ship A
tenggelam lebih banyak, okay, betul tu, tenggelam lebih banyak, maka sekejap saya cek. Okay, so the buoyant force, BUO, buoyant force acting on diagram 6.1 greater than 6.2. Awak akan buat ayat penuh. Yang ni saya cuma tulis dalam bentuk ringkasan. Okay, saya buat dalam bentuk yang ringkas lah. Okay, C, relate the volume of water displaced by the cargo ship and the buoyant force. Okay, ni pakai format the greater the volume. Salin balik ayat dalam soalan. Volume of water displaced, the greater the buoyant force. Okay, itu cara menjawab dia lah, pakai the. Soalan D, soalan pengiraan. Calculate the buoyant force acting on cargo ship B. The mass of the cargo ship is this much. This is your M mass. Okay, jadi untuk jawab soalan ni, kita kena tengok situasi cargo ship B. Cargo ship B ni adakah ianya tenggelam, terapung, moving down atau moving up? Jawapannya dia float, terapung. So whenever something float on the water, okay, we consider that the buoyant force equals to the weight, sama dengan berat dia. Okay, kalau weight lebih besar dari buoyant force, maka cargo ship B akan tenggelam. Okay, tu dia punya syarat dia lah. So we understand that the buoyant force equals to weight, and we are going to find the buoyant force, okay, from here lah, starting from here. So daripada W ni kita boleh expand kepada M darab dengan G. So the mass is 15.05 times 10 to the power of 13. Kita darab dengan G 9.81. Okay, so nilai buoyant force awak sama dengan 1.476 darab 10 kuasa 15 Newton. Jangan lupa unit untuk buoyant force, because of buoyant force is also considered as force, okay, daya, maka ianya berada dalam unit Newton. Okay, what happened to the cargo ship at River Bay? River maksudnya air sungai. Air sungai adalah lebih less dense, kawasannya lebih kurang tumpat. So bila yang ni saya dah explain dalam video yang lepas, ada video-video yang lepas tu saya ada explain baru lagi. Kalau air tu kurang tumpat, maka air tu nak duduk di atas. Anything yang duduk dalam air akan cuba ataupun disesarkan ke bawah. Okay, so what will happen to the cargo ship? It will sink more, ataupun deeper, tenggelam lebih dalam. Okay, 2 markah dekat situ, maka awak kena give one reason. Berikan sebab. So sebab dia adalah the river water is less, Allah, lens pula, less padam.
less denser than sea water. Okey, cukup 2 markah. Soalan seterusnya adalah soalan 7. Diagram shows 1500 kg van travelling at speed 15 meter per second. Okey, ni ya, van ni lah. Objek pertama adalah van bergerak ke kanan. Collides, berlanggar dengan 1000 kg car travelling in the opposite direction with speed 20 meter per second. Ini kereta dia bergerak ke kiri. Kedua-duanya berlanggar lah. After the collision, selepas pelanggaran, the vehicles stuck and move together. Dekat sini pelajar, awak boleh tulis sikit ataupun remind diri awak kat sini bahawa ini adalah satu pelanggaran, dan pelanggaran ni jenis inelastic. Apa maksud inelastic? Pelanggaran tidak kenyal. Kerana diberikan selepas pelanggaran kedua-duanya bergerak bersama-sama, dia tak separate kan. It move together, both of them move together, so this is inelastic collision. Nanti kita nak pakai formula pun kita akan rujuk formula inelastic collision. Okay, soalan pertama A1, define momentum. Okay, daripada formula momentum equals to mass times velocity. So daripada sini kita buat bentuk ayat lah. So momentum is the product. Product maksudnya hasil darab. Okay, product of mass of an object with dengan produk dia, produk jisim suatu objek dengan with its velocity. Okay, next, number 2, state the principle involved in the above collision. Namakan prinsip, 1 markah saja. So prinsip dekat sini, apabila kedua-dua objek berlanggar, okay, jumlah momentum this one plus this one sebelum pelanggaran, jumlah momentum, okay, jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Okey, jadi prinsip apakah yang diaplikasikan di sini? Namanya adalah the principle of conservation of momentum. Okey, prinsip keabadian momentum. Keabadian, abadi tu, abadi maksudnya tidak ada perubahan, sama je. Okey, sama je, tidak lebih, tidak kurang, kekal, abadi. So apa yang kekal kat sini? Momentum tu. Okey, momentum macam mana tu? Jumlah momentum sebelum pelanggaran sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Okey. B, calculate the velocity of the van and the car after the collision. Okay, bila macam soalan ni, adakah jawapan awak tu ada 2 jawapan atau 1 jawapan saja? Jawapannya 1 saja. Macam mana pula ni? Soalan kata velocity of the van and the car, mestilah 2 jawapan. Jawapannya mestilah 1 sahaja, kerana mereka bergerak bersama-sama selepas pelanggaran. So they have one mutual ataupun one equal velocity. Okay, dia ada one equal velocity. Dia gerak sama-sama, takkan laju dia tak sama. So 1 jawapan saja. Awak tak kira separately
So daripada pemahaman awak bahawa ini adalah pelanggaran tidak kenyal, so awak akan pakai formula M1 U1 tambah M2 U2 sama dengan dekat sini awak kena tahu bila berlakunya pelanggaran, kedua-dua objek melekat bersama-sama, bergerak bersama-sama. Jadi jisimnya kita tambahkan sekaligus. Jisim kita tambah. Okey, kemudian kita sudah tidak ada, ini hal laju awal van, ini hal laju awal kereta. Dekat sini ada tak hal laju akhir kereta tambah dengan hal laju akhir van? Tak ada, sebab kita nak cari nilai V hal laju sepunya kereta dan van, sebab bergerak sekali kan. So yang kita nak cari sekarang adalah nilai V di hujung ni. Okay, so M1 adalah van. Okay, M1 adalah jisim van 1500. Darab dengan U1 15. Okay, 15 ni hal laju van lah. Tambah, okay, ni kita nak cari jumlah momentum sebelum. Inilah jumlah momentum sebelum pelajar. Inilah jumlah momentum sebelum. Sama dengan, ni sama dengan jumlah momentum selepas. Ni tidak cerita dari tadi ni. Principle of conservation of momentum. Jumlah momentum sebelum sama dengan jumlah momentum selepas. Okey, balik kepada penyelesaian soalan. M2 adalah jisim kereta 1000. Darab dengan U2. U2 awak kena alert kat sini. Okey, kalau awak kira tengok dekat skema dapat jawapan salah ke, maka awak tidak cukup peka bahawa U2 adalah pergerakan ke kiri. Sebarang hal laju dengan pergerakan ke kiri memerlukan aplikasi ataupun penambahan tanda negatif. A negative velocity means it is moving to the left. Okay, bergerak ke kiri. So bukan 20 tetapi negatif 20 di situ. Okay, ingat je. Jadi bergerak ke kiri kena letak tanda negatif. Dekat mana? Dekat velocity. Tak kira lah velocity awal ke velocity akhir ke, dapat jawapan negatif ke. Misalnya awak dapat kira kan, jawapan dapat negatif. Itu maksudnya objek bergerak ke kiri. Kita tengok objek lagi V ni gerak ke mana dia. Okay, so sama dengan M1 tambah M2. 1500 tambah dengan 1000 jadi 2500 darab dengan V. Carilah V. Selesai kan, awak akan dapat V awak sama dengan 1 meter per second. Apa maksud 1 meter per second ni? Kedua-duanya bergerak dengan hal laju sepunya. Lori ni menghentam kereta, okey, dan kedua-dua objek bergerak ke kanan dengan hal laju 1 meter per saat. Okey, 1 saat bergerak sebanyak 1 meter. Macam mana saya tahu dia pergi kanan? Sebab nilainya positif. So bila nilai positif, move to the right. In case soalan tanya pula ke arah manakah kedua-dua kenderaan itu bergerak selepas pelanggaran. Kalau positif kanan, negatif kiri. Okay, maklumat tambahan ke situ lah. Next is the jet engine of airplane uses the principle of conservation of momentum to produce a forward thrust. Okay, jadi table shows different jet engine PQR that has been used to move forward the airplane. Okay, ni macam enjin kapal terbang lah. Okay, fungsi dia adalah untuk menghasilkan satu thrust, daya tujah. Daya tujah ke depan ni membantu kapal terbang bergerak ke depan lah. Okay, ada 3 model PQR. Okay, dengan spesifikasi yang berbeza, awak perlu pilih salah satunya lah. Okay, okay. Based on table 1, state the suitable characteristic of jet engine which can move the airplane with highest velocity. Ini fokus soalan.
Okay, jadi reason awak mesti merujuk kepada kehendak soalan, highest velocity. So untuk pilih the size of combustion chamber, dekat sini size of combustion chamber, mana dia? Area sini lah. Okay, adakah ianya big ataupun small lah? Dia ada small opening, big opening. Yang ni pun big opening. Kita tengok dulu dia punya point dia lah. Kemudian ada small combustion chamber dan juga big combustion chamber. Yang ni kita nak fokus kat sini lah. Kita nak pilih small ke pilih big? Okay, jawapannya adalah big. Okay, kebuk pembakaran tu kita pilih yang paling besar. Kenapa? Because we can use more fuel, F-U-E-L, fuel. Okay, ataupun can burn more fuel, use ataupun burn more fuel. Lebih banyak bahan bakar yang kita bakar, okay, maka lebih banyak tenaga haba yang terhasil dan lebih banyak thrust lah. Bila lebih banyak thrust, maka the airplane can move with highest velocity. Kita punya fokus adalah to produce more thrust, daya tujah yang lebih besar. Kemudian the size of opening exhaust, bukaan exhaust yang ni di hujung ni, exhaust through big opening. Adakah kita nak pakai big opening ataupun small opening? Okay, exhaust ni nak pakai di kawasan udara keluar tu. Okay, udara keluar ni di belakang tu, adakah kita nak ianya kecil ataupun besar? Jawapannya adalah kecil. Kan kita siram pokok, kalau siram pokok guna hose, okay, kemudian kita nak siram pokok yang agak jauh sikit lah, maka kita akan picit di hujung tu. Dan kita picit dan sempitkan bahagian hujung tu, air akan keluar lebih deras, lebih laju. So we generate more force. Okay, kita press supaya generate more force. So thus, bila kita pilih small opening of the exhaust, kita akan produce faster velocity ataupun speed of gas coming out. Boleh tambah sikit lah, coming out from exhaust. Okay, so nombor 3, based on the answer, choose most suitable jet engine. Okay, yang ni kita pilih small tadi, small combustion chamber, kita pilih big. Jadi jawapan adalah R. Okay, settle untuk soalan 7. Okay, next soalan 8. Sorry, 8 saya tak bincangkan, maaf. Soalan 9 saya pergi kepada soalan esei terus. This is the arrangement for ataupun to construct a simple astronomical telescope. Ini selalu keluar kan, terlepas dia. Antara soalan yang famous adalah soalan berkaitan dengan teleskop. Bagaimana membina teleskop? Okay, teleskop ni dia ada syarat-syarat dia. Kanta nak pakai jenis apa, lepas tu dia punya panjang fokus dia macam mana, kemudian jarak antara dua-dua kanta tu nak buat macam mana. Okay, kat sini kita akan highlight sikit lah. So you are asked to investigate the arrangement and the characteristic of the lens used by Ahmad in constructing simple astronomical telescope. So diberi 4 susunan kanta PQRS. Okay, awak akan pilih berapa? Pilih satu saja. Pilih satu dan explain the characteristics of the one that you choose lah. Okay. Jawapan awak mestilah
pandukan kepada kehendak soalan. You are asked to explain the suitability of the arrangements and each characteristic of the lens, and determine the arrangement which can produce the brightest and sharpest image. Ini kehendak soalan, menghasilkan image yang paling cerah dan paling tajam. Paling sharp ni paling tajam lah. Dia tak ada blur-blur paling tajam at normal adjustment. 10 markah. Macam biasalah kita buat dalam bentuk table. Okay. Kemudian kita pilih. Di hujung tu awak akan pilih markah ke-9 dan markah ke-10. So terus kepada jawapan. Kalau awak nak cuba buat dulu, awak pause video ni macam biasa, cuba buat dulu, kemudian awak play untuk dapatkan jawapan. Baik, jawapannya adalah kita memilih P. Saya terus pergi kepada ni dulu. Pilihannya adalah P. Okay, so this one lah. Kita akan pilih ataupun kita akan explain ciri-ciri P sahaja. Syarat pertama untuk menghasilkan teleskop adalah FO lebih besar dari FE. FO tu apa? F merujuk kepada focal length, O merujuk kepada objektif. So FO adalah focal length of objective lens. FE adalah the focal length of the eyepiece. Okay. Jadi syarat dia FO lebih besar pada FE. Hafal pelajar-pelajar. FO lebih besar daripada FE, dapat teleskop. Teleskop. Okay. Kenapa kena ikut yang ini? Kerana apabila kita gunakan FO lebih besar daripada FE, kita menghasilkan image real, inverted and smaller image. Kita nak tengok satu objek yang besar dan jauh. Jadi image tu perlu dikecilkan. Smaller image. Okay. Yang ni adalah merujuk kepada image yang terbentuk di dalam yang diambil daripada objek lah. Okay. Jadi syaratnya adalah FO lebih besar daripada FE, teleskop. Kalau awak terbalik, FO lebih kecil daripada FE, maka yang ni adalah salah satu syarat untuk menghasilkan mikroskop. Kalau terbalik dapat mikroskop lah. Okay. Kemudian the magnification of image must be greater than 1. Okay. Apa maksud magnification lebih daripada 1? Misalnya, kalau magnification sama dengan 1, ini maksudnya same size. Same size. So kita akan buat M lebih besar dari 1. Contohnya 1.5 ke 2.0 ke, maksudnya 2 kali ganda. Kalau M sama dengan 3, 3 kali ganda. Apa yang digandakan? We are producing bigger image. Okay, bigger image. So kita ambil daripada objek yang jauh, kita akan besarkan supaya kita dapat image yang cukup besar untuk kita nampak dalam teleskop. Dia bukanlah menghasilkan image yang sangat-sangat besar. Kita tak magnify lagi gila, tapi sebab objek tu jauh dan pada mata kita, kita akan nampak kecil lah kan. So we are using high magnification, because we are producing ataupun we want to produce a bigger image so that we can see it clearly lah. Dekat sini awak boleh pakai bigger than 1 ataupun awak tulis perkataan perbandingan high. Jangan, kalau boleh tu jangan letak nombor lah, sebab ada nombor kan kat sini, nombor 1. So avoid using number, use the word high, use the word greater, use the word less. Kalau less lah kan. Next, the distance between the objective lens and eyepiece. Selain pada syarat yang ini yang melibatkan FO dan FE, syarat pertama dan syarat kedua adalah N sama dengan FO plus FE. Alamak, saya tulis dekat tu lah, nanti tak nampak. Saya tulis kat sini. Syarat kedua, N sama dengan FO plus FE. N tu apa? N tu adalah normal adjustment.
Kenapa kita kena ikut N sama dengan FO plus FE? Okay, adalah untuk memastikan kita menghasilkan image yang sharp, tajam. Okay, kalau kita tak letakkan jarak di antara dua kanta itu seperti ini, N ni jarak antara dua kanta, maka kita akan dapat image yang blur. Okay, kita tak nak image yang blur. Sebab soalan kata kita nak mesti hasilkan sharpest image. So the N symbol sometimes dalam buku teks saya pernah tengok dia guna simbol L. Saya pernah tengok juga dalam soalan macam ni dia guna simbol D. So L, D dengan N ni merujuk kepada satu maksud yang sama, iaitu normal adjustment. Saya suka guna simbol N sebab N adalah huruf kepada perkataan pertama tu kan, normal adjustment. Tapi dalam buku ada pelbagai lah, kadang-kadang dalam soalan dia tak nak guna simbol N. Okay, tapi selagi mana simbol tu, kata soalan guna simbol A lah kan, contoh lah kan, worst case scenario, soalan tukar pula A sama dengan FO plus FE. Selagi mana soalan tu menggunakan FO tambah FE, so A tu merujuk kepada normal adjustment sebenarnya. Okay, dan pastikan juga sama dengan, bukannya N lebih besar daripada FO plus FE ataupun N lebih kecil daripada FO plus FE. Bukan. Ni bukan. Dua-dua ni bukan. Mesti sama dengan. Okay, sesayang itu normal adjustment untuk dapatkan image yang tajam, sharp. Okay, kalau kita tak patuh, FO tolak FE ke, lebih besar daripada FO tambah FE ke, kita dapat image blur. Okay, last one, diameter of objective lens. Okay, objective lens ni yang mana? Kanta yang paling dekat dengan objek. Lepas tu nama dia objective lens. Maksudnya bukan yang kita letak mata tu, yang depan sana. So kanta kalau awak tengok kan, teleskop dia punya apa shape dia kan. Biasanya awak letak mata tu dia kecil, lepas tu dia kat ujung sana tu dia besar macam ni kan. Ni kecil. Ni tempat awak letak mata kat sini. Awak tengok kat sini kan. Ni nampak tak diameter dia macam mana? Okay, the diameter is bigger. We are using bigger diameter because we want to allow more light to enter the objective lens. Lagi banyak cahaya yang masuk, maka lagi cerahlah image yang awak dapat. Ni selalu pelajar terlupa, padahal paling senang ni, yang paling boleh relate sekali ya. So lebih besar diameter kanta, lebih banyak cahaya boleh masuk, maka pembentukan image tu lebih cantik. Okay, kerana ada banyak cahaya masuk, boleh membentuk image yang lebih cerah. Kita nak menjawab kehendak soalan yang pertama ni lah, produce the brightest image. Brightest. So jangan lupa soalan making decision, pilihlah pilihan anda P, kemudian nyatakan pilihan anda, karakteristik pilihan anda tu. Okay, base untuk nombor 9. Okay, dekat sini ada sedikit soalan pengiraan untuk nombor 9. Okay, an object is placed at the distance 20 cm from a convex lens. Okay, kat sini awak bernasib baik sebab awak jumpa soalan convex. Convex lens, focal lengthnya positif. Okay, jadi nilai 10 ni adalah 10 lah. Okay, object place. So this is your U. The F dengan U Determine the power of the lens. Okay, macam mana nak cari power? Soalan 1 nak cari power. Power equals to 1 over focal length. Okay, 1 over focal length. So dekat sini, disebabkan focal length awak tu sudah pun berada dalam sentimeter. Okay, sentimeter, awak terus pakai formula ni. Kalau meter, awak akan guna 100 bahagi F. Okay, so 1 bahagi focal lengthnya berapa? 10. 1 bahagi 10, 0.1 dengan unitnya diop.
diopter. Kalau tak ingat diopter, TRE diopter, awak tinggal jawapan awak macam ni, 0.1 D tu simbol dia. Okay, unit power of lens adalah diopter, D, simbol D besar lah. 2, determine the image distance. Soalan suruh cari V. So kita pakai formula thin lens formula. Apa bisa kat ni, thin lens formula. Formula kan ternipis kan, 1/f sama dengan 1/u tambah 1/v. Awak nak cari V ni lah. Okay, ganti 1/10 sama dengan U pula 1/20 tambah 1/v. Okay, pause video ni, carikan jawapannya. Okay, tak apalah, saya tunjuk sikit. Saya takut nanti kan tak tunjuk awak tak boleh nak kira pula. Jadi 1/v yang kita nak cari kat sini, 1/v. Okay, kita pindahkan 1/20 pergi sana. Jangan pindah bodoh-bodoh gitu. Pindah ni pindah pecahan ya. Jadi kita dapat apa? 1/10 tolak 1/20. Pindah elok-elok. 1/10 tolak 1/20. Bateri low. Okay. Okay. Jadi dapatlah 1/20 juga. So V, tengok kalau 1/V sama dengan 1/20, V sama dengan 20. Kita terbalikkan sahaja. Jangan lupa unitnya 20 cm. Okey, yang ketiga, linear magnification. Nombor 3, linear magnification M sama dengan V bahagi dengan U. Kita letak modulus, maksudnya jawapan kita mesti positif. Okay, regardless lah nilai V dengan U kita ni, biasanya V lah yang nak jadi negatif pun kan. Tapi dalam kes ni tak ada masalah. V awak ada 20 positif 20 bahagi dengan U awak juga 20. Dapat berapa? 1. Apa maksud 1 dekat sini? Same size. So image dengan objek size-nya adalah sama. Okay, soalan nombor 10 dan nombor 11 saya akan bincangkan kemudian kerana bateri saya sudah low. Okay, saya bincangkan kemudian. Jumpa dalam part 3. Terima kasih, jaga diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.